seseorang itu dia sudah mengerjakan haji, Ustaz. Jadi setelah dia mengerjakan haji, dia balik ke Malaysia lah. Kemudian dia mengalami satu musibah lah dan jatuh miskin. Jadi oleh kerana dia itu dah haji, Ustaz, jadi dia memohon bantuan kepada zakat, bantuan kepada kebajikan, dan menjadi satu orang sindiran kepada orang ramai. Apa hukumnya, Ustaz, ya, kalau dah bertaraf haji tapi dia masih memohon bantuan yang sedemikian, Ustaz, ya. Kemudian yang kedua, Ustaz, sekarang ini Ustaz, saya minta pandangan Ustaz, ya, orang berlumba-lumba mendaftar haji untuk mengerjakan haji, Ustaz. Jadi kadang-kadang benda yang di depan mata zakat tidak berapa diutamakan. Saya rasa ini satu perkara yang agak kecewa lah. Saya tengok pusat-pusat zakat pun tidak ramai yang bayar zakat, dan difahamkan di Malaysia ini hanya 10% saja yang bayar zakat. Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang pergi haji, balik hidup dia berubah. Ini dia sebelum pergi kaya, tapi bila balik habis, jatuh bisnes dan urusan dunia dia merudum. Jadi terpaksalah dia hidup dengan cara memohon bantuan di sana sini. Maka apakah nasib dia? Kita kata sebenarnya apapun kehidupan manusia sentiasa diuji. Allah uji orang dengan kekayaan, Allah uji juga dengan kemiskinan. Seperti mana sihat dan sakit juga ujian. Jadi kalau Allah nak uji kepada seorang yang pergi haji, mungkin bila dia balik, dia kena sabar, dia kena terima hakikat. Kadang-kala mungkin ada kadang-kala kesilapan dia sendiri. Nak pergi haji, dia serahkan kepada sesuatu yang dia rasa percaya, tapi dia tak tahu latar belakang seorang itu. Dia tak serah kepada orang yang beramanah. Dia ingat anak dia okey. Sekali dia pergi, anak dia pakai sign check aja, habis duitnya dia keluar. Ataupun maknanya dia kenalah. Sebab itu kadang-kala mungkin boleh sebab seorang itu tidak menunaikan tanggungjawab. Macam tadi soalan, dia pergi haji tapi zakat tak bayar. Ataupun lebih dahsyat lagi, dia pergi haji, utang tak bayar. Jadi mungkin Allah nak mengkefaratkan kesalahan dia tadi, Allah jatuhkan dia. Ada orang memang balik haji jatuh, bukan kata jatuh bisnes, keluarga hilang. Kerana isteri terpaksa lari tinggal suami, tak dapat hidup macam mana dulu senang. Anak-anak tinggal bapa, kerana dulu hidup bapa bagi kemewahan, hidup senang. Sekarang ni bapa tak boleh bagi apa. Anak-anak terpaksa tinggalkan bapa, jadi terpaksa hidup sebatang kara. Anak tak ada, isteri tak ada, berbagai-bagai ujian. Jadi kita kena terimalah. Kita ni kena belajar banyak sifat-sifat yang mana dikatakan sifat sabar, di mana dikatakan sifat syukur, supaya apa pun ujian Allah, kita dengan tabah, kita dengan tenang berhadapan. Kita jangan salahkan, ini salah pergi haji lah ni, nasib baik. Kita kata ini salah, kalau aku tahulah aku tak pergi haji lah. Setengah orang dia salahkan pergi haji, kata kalau tak pergi haji tak berlaku ini semua. Itu jangan. Ini pergi haji, awak dijemput datang untuk melakukan ibadat yang besar. Tidak silap awak pergi, cuma kesilapan awak mungkin sebelum awak lupa, atau bila awak balik dengan bukan bawa haji yang mabrur. Ketika di Mekah, orang sembahyang dalam masjid, awak di luar. Orang sembahyang banyak, orang buat tawaf banyak, awak tak pun tawaf. Ada orang pergi Mekah ni, kerja dia masuk kedai, keluar kedai, masuk kedai, keluar kedai, 24 jam duduk dekat restoran, bersembang. Jadi tajuk dia macam-macam tajuk, goreng sana, goreng sini, tipu sana, tipu sini. Pergi haji, balik, apa haji yang dia dapat? Tak dapat sempurna. Itu kita baca balik apa sebenarnya yang kita buat. Sebab kalau kita patut bayar hutang, kita pergi dengan tak bayar hutang, perjalanan kita dah maksiat. Bila pergi maksiat di Mekah, bukan sikit, satu kesalahan di Mekah 100,000 kali ganda kesalahan. Jadi kerana bila awak buat salah banyak, inilah akibat dia. Jadi saya minta supaya kita sabar, dan kita minta nasihat daripada ulama-ulama, dapatkan panduan hidup yang sempurna. Jangan kita buat sesuatu. Kita ada majlis agama, kita ada imam-imam, ada guru-guru agama, bawa bincang supaya masalah ini dapat diselesaikan. Dan kalau tanggungjawab zakat, bayar zakat.
dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita, kerana dikatakan bersedekah itu tidak akan menimpakan seorang dalam kefakiran. Sedekah tidak akan menimpakan seorang dalam kefakiran. Bersedekahlah kita. Wallahu a'lam bishawab.